Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil, wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdi huqba. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Musa AS berkata kepada anak muda yang mengikutinya, hambanya, muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan. Dan aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Ataupun aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Suratul Kahfi ayat yang ke-60. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ni kita bertemu lagi dalam siri live Facebook. Kita sambung tafsir surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni diberkati oleh Allah SWT, insya-Allah. Pada perbincangan kita yang semalam, kita ada bincang berkenaan dengan Allah SWT marah kepada kafir Quraisy yang telah memperlekeh ajaran Islam. Memperlekeh orang-orang Islam yang miskin. Mereka melakukan bid'ah terhadap agama Islam. Bentuk-bentuk bid'ah yang mereka lakukan itu antaranya adalah mereka mengatakan tidak ada kehidupan selepas daripada mati. Ataupun yang keduanya, mereka mengatakan ada kehidupan lepas pada mati tetapi tidak bertemu dengan Tuhan. Jadi semua bid'ah yang dilakukan oleh mereka, fitnah yang mereka lakukan kepada ajaran Islam, kejahatan mereka dari sudut mempelekeh ajaran Islam itu semua menyebabkan Allah Ta'ala murka. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap menampilkan sifat sayang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak terus mendatangkan kebinasaan kepada kaum Arab Quraisy, seperti mana yang telah Allah Ta'ala lakukan kebinasaan di dunia kepada kaum-kaum yang sebelum ini. Seperti yang Allah Ta'ala lakukan kepada kaum Ad, kaum Thamud, kaum Lut, kaum umat Nabi Nuh alaihissalam dan sebagainya lah. Allah Ta'ala tak buat seperti mana Allah Ta'ala lakukan kepada mereka terdahulu. Yang dahulu ni dunia pun Allah Ta'ala dah bagi azab. Tapi dekat dunia ni Allah Ta'ala tak bagi kepada kaum-kaum Arab Quraisy, walaupun tindakan mereka tu kadang-kadang melampau. Allah Ta'ala memberi ruang lagi kepada mereka untuk mereka kembali kepada Allah. Sama ada mereka berhenti daripada melakukan kejahatan ataupun mereka memeluk agama Islam. Kita dah bincang lah dalam perbincangan kita yang semalam. Pada malam ni insya-Allah kita masuk ayat yang ke-60 surah Al-Kahfi. Jadi inilah permulaan bagi pengkisahan berkenaan dengan Khidir alaihissalam. Nabi Khidir. Khidir alaihissalam ni ulama-ulama Islam berbeza pendapat dalam membincangkan status dia lah. Dia Nabi ataupun tidak. Anda rasa tu kita akan bincang dekat belakang nantilah. Last kali nanti kita akan bincang. Anda nak sebut tentang berkenaan dengan ayat ni. Jadi inilah permulaan bagi wacana berkenaan dengan Nabi Khidir alaihissalam, yang mana Nabi Musa alaihissalam nak berjumpa dengan dia. Kita tengok dalam ayat Allah Ta'ala kata wa isqala Musa li fatahu, dan ketika mana berkata Musa alaihissalam kepada fatahu. Fatahu ni kita terjemah sebagai anak muda lah, tapi kebanyakan terjemah sebagai murid. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada muridnya. Dan ada sebilangan lain menafsirkan fatahu di sini adalah hamba. Tapi kalau kita pergi pada pemaknaan daripada sudut bahasa Arab, fatah ni makna anak muda, syabab. Maknanya dia adalah asy-syabab, anak muda. Jadi Nabi Musa AS dah bercakap kepada seorang anak muda yang merupakan budak yang ikut dia.
Yang kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir, banyak menyatakan orang itu adalah Yusha' bin Nun. Nanti kita akan detailkan perbincangan dia. Nabi Musa AS kata kepada budak itu, kepada hambanya itu, la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain. Aku tak akan berhenti daripada berjalan hinggalah aku sampai tempat himpunan di antara dua laut. Himpunan dua laut, aku akan sampai ke situ. Aku nak jalan sampai ke situ. Aw amdiya huquba. Ataupun kalau tak jumpa juga, kalau selama mana aku tak jumpa himpunan dua laut itu, aku akan berjalan sampai bila-bila. Ni kata Nabi Musa AS. Ayat ni, kalau kita tengok asal cerita ayat ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang, kalau kita tengok ayat sebelum Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut tentang keangkuhan iblis yang tidak mau sujud kepada Adam AS. Dan kemudian dalam ayat sebelum juga Allah Ta'ala ada sebut tentang Ashabul Kahfi, yang mana cerita Ashabul Kahfi ni ditekankan berkenaan dengan ada pemerintahan yang angkuh, yang sanggup nak membunuh kepada rakyat dia yang berbeza agama dengan dia. Dua. Lepas tu dalam ayat sebelum tu juga ada dikisahkan berkenaan dengan dua orang, satu kaya, satu miskin. Yang mana yang kaya itu angkuh sehingga dia menolak konsep kehidupan selepas daripada mati. Dia tengok kebun-kebun dia hebat sehingga dia mengatakan bahawasanya semua ni tidak akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Lepas tu ada satu lagi watak yang disebut dalam surah Al-Kahfi yang kita dah cerita sebelum ni, adalah watak orang miskin yang taat kepada Allah. Ada harta, tapi semua hartanya infak fisabilillah. Jadi Allah Ta'ala pamerkan ada watak angkuh, watak merendah diri. Dan kalau kita tengok daripada sudut asbabun nuzul surah Al-Kahfi ni pun, dia berkait dengan bagaimana ada orang-orang besar di kalangan orang Arab Quraisy yang sombong kepada orang-orang Islam yang ketika itu ramainya miskin. Di awal Islam, Nabi Muhammad SAW ajak umat kepada Islam di kalangan masyarakat Mekah pada ketika itu ramai kuat adalah orang miskin. Jadi pembesar-pembesar Quraisy yang kaya-kaya tu dia sombong, dia angkuh dengan orang-orang Islam yang miskin. Jadi cerita surah Al-Kahfi daripada awal yang kita cerita ni, dia tak lari daripada tajuk orang angkuh, orang sombong. Lepas tu macam mana ada orang yang merendah diri, orang yang taat dengan Tuhan, kan? Yang ana ada sebut sebelum ni, surah Al-Kahfi ni dia menceritakan tentang macam mana kita nak kenal sifat mazmumah, sifat mahmudah. Kita nak kenal sifat-sifat yang tercela dan macam mana kita nak kenal sifat-sifat yang terpuji. Dan kita dah bincang semalam juga bagaimana Al-Imam Abu Zuhrah telah mengklasifikasikan tentang dua perkara, at-takhalli dan at-tahalli. At-tathhir dan at-tajmil. At-takhalli maksudnya proses pengosokan diri daripada sifat-sifat mazmumah. At-tahalli pengisian terhadap sifat-sifat mahmudah. Sebab dalam Al-Quran, dalam ayat yang 58 yang kita bincang semalam, Allah Ta'ala mulakan dengan sifat pengampun, baru disebut sifat rahmat. Jadi disebut pengampun, kita berusaha untuk mendapat keampunan dosa, makanya kita buang sifat-sifat tercela daripada diri kita dulu. Lepas tu masuk ar-rahmah, sifat kasih sayang Allah, maka kita pun isi diri kita dengan sifat-sifat mahmudah, terpuji. Jadi dia dua watak tu. Dalam surah Al-Kahfi ni dia konsisten dalam sebarang penceritaan, dia nak pamerkan dua watak, iaitu ada manusia sifat mahmudah, ada sifat mazmumah, sifat terpuji dan sifat tercela yang ada pada manusia. Jadi Allah Ta'ala dah cerita sebelum ni bagaimana ada raja yang zalim, lepas tu ada rakyat yang baik, lepas tu sanggup menyusahkan diri tidur dalam gua nak lari daripada kezaliman raja. Akhir sekali Allah Ta'ala tidurkan dia selama 309 tahun. Itu perlawanan di antara orang jahat dan orang baik, orang sombong dengan orang yang merendah diri. Lepas tu ada cerita pula yang kita cerita sebelum ni berkait dengan penciptaan Adam AS dan juga Iblis, yang mana Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Kita cerita juga sebelum ni, ada dalam surah Al-Kahfi. Jadi sebenarnya apa yang pengajaran kita boleh ambil, iaitu cerita tentang bagaimana Iblis itu angkuh, sombong. Lepas tu ada cerita tentang ada dua orang kaya. Ada orang kaya, seorang lagi orang sama-sama kaya, tapi satu merendah diri dengan cara infak hartanya fisabilillah, satu lagi sombong. Lepas tu asbabun nuzul surah ni pun ada kaitan dengan orang kafir musyrik yang angkuh dengan orang-orang miskin. Angkuh dan sombong juga. Dia tajuk angkuh dan sombong. Kan? Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala pun sebut tentang ada satu watak yang cukup merendah diri, yang tidak takabur, namanya Nabi Musa AS. Ni cerita ayat yang kita nak bincang pada malam ni lah. Begitu. Jadi ayat ini Tuhan jelaskan berkenaan kisah manusia yang mulia,
dan merendah diri. Dia ilmu banyak. Musa ni ilmu dia banyak. Ilmu dia dianugerahkan oleh Allah Ta'ala, ilmu wahyu. Dalam dunia pada hari ni kita nak cari orang yang alim, mempunyai ilmu seperti Nabi Musa memang tak ada lah. Sebab ilmu ni merentasi daripada kita manusia pada hari ni lah. Ilmu dia adalah anugerah daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi pada dia, yang disebut sebagai wahyu itulah. Jadi dalam keadaan dia dapat ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rupa-rupanya dia ada sifat terpuji lagi, iaitu dia tidak boleh mendengar di sana ada orang yang lebih alim daripada dia. Yang kalau dia tahu ada orang lebih alim daripada dia, dia akan jumpa orang tu, dia nak pergi belajar. Ini sifat yang terbaik. Jadi Allah Ta'ala nak cerita tentang ada satu watak berkenaan dengan orang yang mulia dan juga merendah diri. Nampak? Ayat sebelum dia cerita orang merendah diri, orang sombong, merendah diri, orang sombong. Dia mari cerita orang yang merendah diri. Ini cerita ayat yang kita nak bincang lah. Okey, kita tengok tafsir. Allah Ta'ala kata, wa isqala Musa li fatahu, dan ketika mana berkata Musa AS kepada Fatah, anak muda. Fatah di sini kita terjemah sebagai hamba. Ketika berkata Musa AS kepada hambanya, bismillah. Ketika Musa AS bercakap kepada hambanya. Dalam ayat ni, Musa yang dimaksudkan dalam ayat ni siapa? Itu satu soalan. Kalau kita buka dalam kitab tafsir, rupa-rupanya berlaku perbincangan di kalangan orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan Musa yang dimaksudkan dalam ayat ni siapa. Kenapa? Sebab asal ceritanya, apabila ada orang-orang Arab Quraisy yang ketika itu mereka dah tak tahu macam mana nak berlawan dengan Nabi Muhammad SAW. Bila mereka tak tahu cara nak berlawan, jadi mereka ni fikir pergi ke Madinah, Yathrib pada masa tu, tanya orang Yahudi yang mereka baca Taurat, mungkin ada persoalan-persoalan yang kita kena bangkitkan kepada Nabi Muhammad SAW yang Nabi Muhammad tak boleh nak jawab. Asal cerita dia. Makanya adalah dua orang kafir Quraisy pada ketika itu, dia pergi jumpa dengan pendeta-pendeta Yahudi, tanya. Jadi pendeta Yahudi itu pun dia bagi tahulah. Dia bagi tahu, kamu tanyalah tentang tiga. Yang pertama berkenaan dengan seorang lelaki yang ilmunya merentasi segala-galanya. Ini merujuk pada Khidir lah. Yang keduanya tanya dia berkenaan dengan tentang Zulqarnain. Nanti Zulqarnain kita akan jumpa ayat tu. Tanya dia pasal ada seorang lelaki yang dia boleh berjalan di antara timur dan barat. Yang ketiga tanya berkenaan dengan roh. Jadi bila wakil daripada Quraisy ketika itu, antaranya An-Nadhr bin Al-Haris, dia balik ke Mekah, dia jumpa dengan Nabi SAW, dia tanyalah soalan tu. Dan Nabi Muhammad bila dengar soalan tu, Nabi tak boleh jawab. Nabi kata, bagi masa aku esok, aku akan jawab. Rupa-rupanya, yang kalau kita ingat balik cerita Ana sebelum ni, kita dah cerita tentang Nabi Muhammad tak sebut insya-Allah. Dia tak sebut insya-Allah. Jadi disebabkan itu, Allah Ta'ala telah datangkan satu kalau kita ni cubit lah. Kalau kita marahkan anak kita, kita cubit. Jadi Allah Ta'ala cubit sikit lah Nabi Muhammad SAW tu dengan cara lengahkan sehingga 15 hari. Jadi di situ tu dalam jangka 15 hari tu macam-macam orang Quraisy ni kutuk Nabi Muhammad SAW. Jadi bila cukup 15 hari, Allah Ta'ala pun hantar Jibril AS dan bagi jawapan kepada Nabi Muhammad SAW tentang soalan-soalan, jawapan terhadap soalan-soalan yang mereka tanya. Nabi Muhammad jawab lah. Jadi bila Nabi SAW jawab, yang jangka 15 hari tu dah macam-macam orang kutuk dah Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi kutuk, orang Yahudi duduk kat Madinah tu kutuk. Kes ni berlaku sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ni kejadian ni. Jadi dekat sana dah kutuk macam-macam Nabi SAW. Yang orang Mekah ni pun dah kutuk Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW pun bercerita dengan turun surah Al-Kahfi ni sesuatu maklumat ilmu yang tidak ada dalam Taurat. Maklumat ilmu yang tidak ada dalam Taurat. Di situlah menyebabkan Yahudi gelabah Yahudi. Rupa-rupanya ilmu Nabi Muhammad ni luar daripada apa kita jangka. Dalam Quran ada cerita tentang Musa AS mencari seorang lelaki nama Khidir, nak belajar dengan Khidir AS. Cerita tu tak ada dalam Taurat tapi ada di dalam Al-Quran. Itu menyebabkan orang Yahudi di Makkah, di Madinah pada ketika itu gelabah. Dia gelabah. Jadi bila sebut Nabi Musa, jadi Nabi Musa ni disinonim dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tu dia pegang Nabi Musa AS tu kan. Jadi macam mana cerita pasal Nabi Musa AS detail diketahui oleh Nabi, sedangkan orang Yahudi sendiri tak tahu. Di situ tu menyebabkan credibility ilmu orang Yahudi itu luntur, gugur. Tu asal cerita. Jadi disebabkan itu, orang Yahudi pun bantah.
Dia bantah, dia kata Musa ni bukan Nabi Musa. Nabi Musa ni bukan, Musa lain. Cerita dia. Sebab dekat sebelum Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa ni namanya Musa bin Imran. Nabi Musa alaihissalam ni lah. Dia ada seorang lagi Musa, Nabi juga. Namanya Nabi Musa Nabi Musa bin Misha. Nabi Musa bin Misha bin Yusuf alaihissalam, cucu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam, anak Nabi Yaqub alaihissalam. Yusuf alaihissalam ni ada anak namanya Misha. Misha nama dia. Lepas tu Misha ni ada anak pula nama Musa. Jadi cucu Nabi Musa, cucu Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi dia kata Yusuf tu lah, Musa tu lah, bukan Musa ni. Orang Yahudi ni dia Musa ni, Nabi Musa bin Imran. Jadi dia pun argue. Orang Yahudi kata, itulah sebenarnya bukan Musa Nabi Musa ni, bukan Musa Nabi kami ni. Nabi Musa yang sebelum Nabi Musa bin Imran, iaitu Musa bin Misha bin Yusuf. Kata dia orang lah. Tapi sebenarnya dakwaan itu tidak punya asas. Dan mereka berhujah. Orang Yahudi ketika itu berhujah untuk mengatakan bahawasanya Musa itu bukan Musa bin Imran. Antara hujah mereka kata macam mana Nabi Musa AS dalam cerita, sebab kalau kita tengok jalan cerita dulu, asal cerita tentang Nabi Musa nak jumpa dengan Khidir AS ni adalah, dia ada beberapa riwayat sebenarnya. Cuma riwayat yang paling sahih yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi Musa AS berkhutbah di hadapan kaum Bani Israel. Masa ada khutbah itu, tiba-tiba Nabi Musa AS bagi tahu kepada kaum Bani Israel, dalam dunia ni tak ada orang lebih alim kecuali aku. Aku tak ada orang lebih alim, aku. Lalu Allah Ta'ala ni kalau baca dalam hadis Sahih Al-Bukhari, disebut fa'ataballahu. Allah Ta'ala marah, murka. Allah Ta'ala marah. Lalu Allah Ta'ala hantar Jibril bagi tahu pada Nabi Musa AS bahawasanya di sana ada orang lebih alim, Khidir AS. Dia duduk dekat satu tempat, nama tempat tu Majma'ul Bahrain, himpunan di antara dua lautan. Bukan nama tempat. Tempat itu adalah himpunan dua lautan. Nabi Musa AS bila dengar Nabi Musa nak pergi berjalan, nak cari orang tu nama Khidir lah. Itu cerita Khidir. Khidir kita cerita kemudian. Jadi Nabi Musa AS, bila Nabi Musa digambarkan, dia bercakap, dia kata tak ada lebih alim. Jadi kaum Yahudi kata, itu bukan Nabi Musa sebenarnya. Sebab kalau Nabi Musa, kenapa dia ada angkuh? Mana mungkin seorang Nabi itu angkuh? Ini argument ataupun hujah datang daripada kalangan orang-orang Yahudi. Gitu. Itu satu. Yang kedua, dia kata orang Yahudi, takkan kod Nabi Musa AS, takkan kod dalam kisah Musa ni adalah Nabi Musa AS bin Imran. Kenapa? Sebab kalau dia Nabi Musa, kenapa dia boleh ada ilmu dan ilmunya tak banyak kalau nak dibandingkan dengan ilmu Khidir AS? Mana mungkin? Pada dia kata ilmu Khidir jauh lebih banyak, Nabi Musa ni, ilmu Nabi Musa jauh lebih banyak pada Khidir. Tiba-tiba digambarkan dalam cerita ini seperti Nabi Musa AS ilmunya kurang daripada Khidir, sebab Nabi Musa berjalan mencari ilmu dengan Khidir. Macam mana cerita itulah. Yang tu diargue, dihujah oleh kaum Yahudi pada masa itulah. Cuma pihak Islam ni menjawab. Yang pertamanya tidak ada satu riwayat sebut bahawasanya Musa yang disebut dalam ayat Quran itu merujuk pada Musa bin Misha. Musa bin Misha tak ada. Yang adanya semua menceritakan berkait dengan Nabi Musa AS, iaitu Musa bin Imran. Begitu. Satu. Yang keduanya, kalau kita baca dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata Nabi Musa AS ni, dia berkata kepada Fatahu, anak dia. Anak muda. Siapa anak muda tu? Dalam semua kitab tafsir, hampir semua mengatakan anak muda itu adalah Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ni, siapa dia? Yusha' bin Nun ni, dia ni adalah Yusha' bin Nun. Dia ni dia kalau dengan Nabi Musa AS, dia tu lebih tua. Kalau dia dengan Musa bin Misha, dia kalau banding segi umur, Yusha' tu lagi tua berbanding Musa bin Misha. Jadi Yusha' lebih tua daripada Musa bin Misha. Kalau sekiranya dalam ayat ni kata Musa bersama dengan Yusha' dan Yusha' itu digunakan kalimah fatah, tak tepat lah. Sebab Yusha' tu lebih tua, padahal kalimah fatah tu makna anak muda. Itu argument daripada pihak Islam untuk mengatakan bahawasanya Musa di sini bukan Musa bin Misha, tapi adalah Musa bin Imran. Ceritulah. Kan? Agak jangan keliru lah. Harap jangan keliru apa yang dia cerita ni. Type. Jadi Nabi Musa AS dia cakap pada Fatahu, anak muda ni. Jadi anak muda ni siapa dia? Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun. Al-Fatah ni adalah Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ni pula siapa dia? Yusha' bin Nun ni siapa dia? Yusha' bin Nun ni Nabi juga. Dia salah seorang Nabi di kalangan Bani Israel. Dan dia ni adalah cicit kepada
Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf daripada bapa yang lain lah. Kan tadi kita sebut Musa bin Misha. Situ keturunan Nabi Yusuf alaihissalam tu kan. Jadi kita nampak dari satu golong Misha, Yusuf, lepas tu Misha, lepas tu Musa. Tapi sebenarnya Yusuf ni ada anak satu lagi. Anak satu lagi tu namanya anak tu namanya Ifrasim. Yusuf, lepas tu Ifrasim. Ifrasim tu pula dia ada anak namanya Nun. Nun tu pula dia ada anak nama Yusha. Tu susu galuh dia. Jadi dia ada berapa 4 peringkat kat situ lah. Daripada sudut sini ada 3 peringkat. Musa bin Misha tu kan. Dia ada Yusuf, Misha, Musa. 3. Yang sini ni Yusuf, lepas tu Ifrasim, lepas tu Nun, lepas tu Yusha. Ada 4, 5. 5 kat situ Jadi Yusha bin Nun ni, dia ni boleh dikatakan Nabi juga. Dia adalah Nabi di kalangan Bani Israel dan dia adalah susu galuh daripada keluarga keturunan Nabi Yusuf AS. Itu ceritalah lebih kurang tentang Fatah tu. Ada sebilangan ulama tafsir lain mengatakan sebenarnya Fatahu di sini ni bukan Yusha bin Nun, tetapi hamba kepada Nabi Yusuf AS. Ada yang kata lagu tu lah. Tapi kenapa tak guna abdi tapi guna Fatah? Itu satu persoalan pula. Sebab argumen ataupun hujah di kalangan ulama-ulama tafsir, mereka merujuk kepada satu hadis Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW dia ada kata, la taqulu abdi walakin qulu fataya. Nabi Muhammad SAW ni ada orang yang berkhidmat dengan Nabi. Jadi Nabi kata orang yang berkhidmat ni jangan panggil hamba aku. Jangan panggil hamba. Panggil dia sebagai anak muda. Nampak? Itu sopan lah. Sopan begitu. Dia macam bila dia sebut hamba kepada Musa AS. Anak muda pada Nabi Musa. Dia sebut anak muda pada Nabi Musa. Macam mana orang nak ikat dua tu? Sebab dia terlalu melazimi Nabi Musa AS, sehingga orang manggil dia sebagai budak Musa. Macam tu. Budak Musa. Dia kalau orang Urdu ni, dia ada istilah wala, dia panggil. Wala. Bukan wala. Kalau kita ni, contoh kita jumpa seorang kawan. Jumpa, masa sembang dia telefon. Kejap telefon. Jadi dia kerap telefon. Kita tengok ke dia. Kita tak tahu nama dia. Duduk 3-4 minggu kemudian kita jumpa dia. Lepas tu kita tak ingat. Dia kata, kau ingat aku tak? Mujayyad kia. Mu ingat tak aku? Dia tanya soalan lah pada kita. Contohlah dalam bahasa Urdu. Jadi kita fikir-fikir, ingat. Tapi kita tak tahu nama dia. Maka kita berkata, telefon wala. Budak telefon. Dia panggil telefon wala. Kan? Telefon wala tu sebab kita ingat dia duduk pegang telefon semua. Selalu pegang telefon. Dia panggil telefon wala. Ada kalimah wala tu. Kalau orang putih man kan. Telefon man. Macam tu. Kita tak tahu nama dia kan. Maka demikian juga dalam penggunaan Arab. Arab ni bila dia kata budak Musa. Apakah dia ni hamba pada Musa? Bukan. Dia ni orang yang terlalu menzalimi Musa AS sehingga orang kata dia ni budak Musa. Macam tu. Ni segi kebiasaan dalam percakapan Arabnya begitu. Dia ada keirasan tu dalam bahasa Urdu, ada keirasan tu dalam bahasa Inggeris, tapi dalam bahasa kita wallahu a'lam rasa tak ada kot istilah macam tu. Kita pun tak ingat macam tu kan. Gitu. Type. Okey, type. Jadi kita nampak cerita Nabi Musa AS bagi tahu kepada Yusha bin Nun. Bila dia cakap tu? Selepas dia berkhutbah di hadapan kaum Bani Israel, dia bagi tahu tidak ada orang lebih alim kecuali aku. Kata Musa. Lalu Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala tegur Musa AS, bagi tahu ada orang tu nama Khidir. Nabi Musa AS tanya, Khidir ni duduk kat mana? Dia pun, Khidir ni duduk dekat Majma'ul Bahrain. Majma'ul Bahrain. Himpunan di antara dua laut. Jadi bila Nabi Musa AS dengar, masa itulah Nabi Musa cakap dekat tu anak muda, Yusha bin Nun. Dia kata apa? Dia kata, wa isqala Musa li fatahu la abrah hatta ablugha majma'al bahrain. Aku tidak akan berhenti hinggalah aku sampai himpunan di antara dua laut. Himpunan dua laut tu tempat Nabi Khidir AS. Cerita panjang lebar tu kita akan bincang akan datang. Ini baru permulaan cerita. Aku akan pergi ke situ, tempat Nabi Khidir, iaitu Majma'ul Bahrain. Aku tak akan berhenti, aku akan pergi juga sampai ke situ. Cerita. Nabi Musa AS kata macam tu. Jadi bila sebut Majma'ul Bahrain, yang dikatakan tempat Nabi Musa, kat mana? Itu satu persoalan, Majma'ul Bahrain ni. Kalau kita buka dalam kitab tafsir, ada ulama tafsir dia bagi tafsiran ni pelbagai. Ada satu ulama tafsir kata itu adalah kalam hakiki. Memang tempat itu adalah himpunan dua laut. Jadi apa maksud himpunan dua laut? Satu. Yang kedua, di mana? Ada sebilangan ulama tafsir kata tempat itu adalah di Afrika. Ada. Kan?
Lepas tu ada pula mengatakan dekat Armenia. Dan ada pula mengatakan dekat Andalusia. Tapi yang tahunya tak pasti. Tak tahu kat mana. Dan ada orang kata, yang dikatakan Majma' al-Bahrain itu adalah air laut yang berada dua negara. Dua negara di antara Rom dan Farsi. Jadi tengah-tengah tu, laut tu. Itu kata Majma'ul Bahrain. Iaitu laut yang berada di antara dua negara. Dua antara negara tu, Rom dan Farsi. Ada ulama tafsir lagu tu. Dan ada ulama lain tafsirkan, dia kata tak, sebenarnya pemanaan dalam ayat ini adalah majaz. Dia bukan kalam hakiki tapi kalam majaz. Malah kalam majaz ni maksudnya secara metafora. Dia bukan ayat secara hakiki tu. Maksudnya apa dimasukkan dua laut? Dia kata di antara dua ilmu yang besar, ilmu Nabi Musa dan ilmu Nabi Khidir. Begitu. Dia faham macam tu. Ada ulama tafsir lagu tu. Dia kenapa sebut dua laut? Bila sebut laut kan dia iras dengan ilmu. Dalam ayat Al-Quran pun Allah Ta'ala bila sebut ilmu selalu dikaitkan dengan laut. Jadi dia kata di antara dua ilmu. Satu ilmu Nabi Musa AS iaitu ilmu kenabian. Satu lagi ilmu Nabi Khidir AS, ilmu kewalian. Kan? Khidir ni ulama khilaf apakah dia Nabi ataupun tidak. Ada sebilangan ulama kata Khidir itu adalah Nabi. Dan ada ulama kata dia bukan Nabi. Argument yang mengatakan dia bukan Nabi itu, yang pertama, kalau Nabi mesti ada umat. Sedangkan Khidir tidak ada umat. Itu satu persoalan. Yang kedua, dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata Khidir ni dia mempunyai ilmu laduni, min ladunna ilma. Allah Ta'ala bagi ilmu di sisi Allah Ta'ala. Dua. Yang ketiga, ilmunya merentasi daripada ilmu fizik, merentasi ilmu manusia. Sebab tu dia kata pecahkan kapal, dia boleh baca masa depan. Sedangkan ilmu Nabi dia mesti selaras dengan kehendak umat, selaras dengan umat. Tiba-tiba ilmu yang ada pada Khidir dia merentasi ilmu umat. Dia tak kena dengan tajuk sebab dan akibat, macam tu. Dia mesti ilmu Nabi ni dia mesti ilmu yang selaras dengan sistem alam. Dia mesti selaras dengan kauniyah, sistem alam, sebab akibat, ataupun kita namakan sebagai sunnatullah. Sedangkan ilmu yang ada pada Khidir AS itu merentasi daripada tajuk ilmu fizik, berentasi daripada ilmu ni, ilmu apa? Ilmu kauniyah, ilmu sunnatullah ni. Macam tu. Itu yang ada perbincangan apakah Khidir tu Nabi ataupun tidak. Dan kita tengok tak ada satu ayat Quran pun cerita dia ni Nabi. Tak ada. Yang ada cerita ni rajulun soleh, seorang lelaki yang soleh. Macam tu kan. Sebab itulah ada ulama mengatakan Khidir itu bukan Nabi, tapi Khidir itu adalah seorang wali. Wali ni orang soleh lah. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Cuma adalah perbincangan dalam kalangan ilmuwan-ilmuwan Islam. Apakah Khidir AS ni dah mati ke tak mati? Itu ada debat lah. Yang pertamanya ada pandangan yang mengatakan mati. Ada yang kata tak mati. Pandangan majoriti ulama yang mengatakan tak mati. Pandangan ulama majoriti mengatakan Khidir itu tidak mati. Seperti mana Imam Mahdi macam itulah. Orang yang mengatakan mati ni pula dia berhujah merujuk kepada ayat Al-Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tu hujah mereka. Muhammad tu mati, yang lain pun mati. Nabi Muhammad SAW yang mulia pun mati. Takkan Khidir AS tak mati? Dia pusing kot tu. Hujah dia kot tu lah. Lepas tu, seseorang itu dikira sebagai mati. Seseorang itu dikira sebagai seperti mana yang lain. Kecuali ada bukti yang jelas mengatakan dia sebaliknya. Maksudnya kalau sekiranya tidak ada riwayat yang menyatakan dia dah mati, maka mengatakan dia tidak ada satu riwayat mengatakan yang dia tu hidup sebagai contoh, maka dia dikira sebagai mati seperti mana orang lain lah. Orang lain tu mati, maka dia pun mati. Kecuali kalau ada nas yang beri cerita yang dia tak mati. Itu argument pandangan yang pertama mengatakan dia mati. Nabi Khidir AS ni mati. Lepas tu golongan yang kata tak mati ni, itu pandangan ulama yang majoriti. Adalah hujah-hujah dia. Dia tengok segi pengujahan, kelebihan Khidir AS, seperti mana kelebihan ada pada Isa AS. Satu dia banyak-banyak cerita. Jadi majoriti ulama penghujahan daripada sudut teks Al-Quran dan hadis, mereka menyimpulkan bahawasanya Khidir AS itu tidak mati. Tapi di sana ada ulama yang menyatakan bahawasanya Khidir AS mati, kerana merujuk kepada kebiasaan manusia itu mati. Mana mungkin Khidir AS itu tidak mati? Hujah kat situ. Nabi Muhammad SAW tu sebaik-baik manusia, tiba-tiba sebaik-baik manusia pun mati. Takkan kok Khidir AS tu pula tak mati? Nampak hujah dia orang lah. Itu hujah pandangan yang mengatakan tak mati. Ada pula satu lagi kata mati. Macam itulah. Ini dua pandangan. Ana tak ada masalah. Pada ana ini adalah isu khilafiyah dalam isu akidah.
Kita dah bincang dah sebelum ni. Khilafiyah ni, dia bukan semata-mata berlaku dalam perkara fiqh je. Bukan. Dalam perkara akidah pun ada khilafiyah dia. Yang orang namakan sebagai usul akidah dan furu' akidah. Usul akidah tu tak ada khilaf. Allah Ta'ala tu tak ada khilaf. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman tak ada khilaf. Tapi di sana ada tajuk, ayah Nabi Muhammad SAW ni syurga ke tidak? Itu perkara akidah. Khilaf. Ada ulama kata syurga, ada ulama kata neraka. Khilaf. Perkara akidah. Sebab apa? Dia dalam tajuk furu', bukan usul akidah. Ataupun dalam terminologi yang lain, istilah yang lain, dia gunakan istilah daruri dan nazari. Benda yang tidak dapat tidak akan berlaku perbezaan, dia panggil daruri. Ataupun nazari. Nazari ni tilikan. Maksudnya ada kajian, penilikan, teliti lagi. Maka lahirlah penafsiran satu, penafsiran dua. Antara yang dikatakan perkara akidah, nazari adalah ayah Khidir AS mati ke tidak? Serupa tu. Tu debat belaka lah tu. Khilaf dalam perkara akidah. Kita kena hormat je lah. Tak payah gaduh benda macam tu, insyaAllah. Taib. Okey. Jadi dalam ayat ni, kita akan nampak macam mana Musa AS, bila dia dengar ada orang lebih pandai pada dia ada satu sikap yang cukup baik. Iaitu nak pergi belajar. Sebab itu kalau kita tengok kisah-kisah ulama-ulama terdahulu, Al-Imam Al-Bukhari, dia mendengar di satu tempat yang jauh, di sana ada orang alim, dia sanggup berjalan kaki belajar dengan orang tu. Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi, dia tu sahabat Nabi dah, ilmu dah banyak dah. Tiba-tiba dia dengar ada orang lain namanya Abdullah bin Unais, ilmu dia banyak, dia sanggup berjalan berbulan-bulan semata-mata untuk mendapatkan ilmu. Itu kehebatan lah orang nak mencari ilmu. Kita tak ada. Kadang-kadang sekarang ni nak dapat ilmu senang je sekarang. Google, tengok YouTube, tengok live Facebook. Kadang-kadang boleh ilmu tapi kita tak dengar kan. Tapi kehebatan yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi Musa, dia ni bila dapat tahu ada orang lebih alim daripada dia sanggup berjalan untuk mencari orang itu untuk menuntut ilmu. Iaitu Khidir AS lah. Jadi dia pun kata, aku tidak akan berhenti dalam jalan hingga aku sampai Majma'ul Bahrain, sampai dekat himpunan dua laut, iaitu tempat Nabi Khidir AS berada lah, gitu. Ataupun dia kata, maksudnya kalau aku, yalah sebenarnya Majma'ul Bahrain tu Nabi Musa tak tahu kat mana tempat tu, tak tahu. Dia bukan macam kita Google GPS, jumpa ikut, tak tahu kat mana ni. Kalau berjalan ni agak-agak berapa puluh tahun sampai, tak tahu. Dia tak tahu. Tapi aku nak sampai kat situ juga. Cerita dia kan. Dia bagi tahu dekat anak muda tu, murid dia tadi tu, Yusha' bin Nun tadi. Dia bagi tahu. Ataupun kalau tak jumpa juga, aku akan terus berjalan sampai bila-bila. Hukban ni maksudnya bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Sampai bila-bila. Bermaksud dia tetap mencari orang alim itu. Kalau sampai ribu tahun lah aku cari. Macam tu masuk dia. Gitu. Kalimah hukban ni, dalam kitab tafsir ada sebut hukban ni maksudnya 80 tahun. Ada ulama tafsir kata lebih 80 tahun. Dan ada ulama tafsir kata maksud dengan hukban ni sini adalah sunun, lama, bertahun-tahun. Tak tahu bila, gitu. Kan? Sebab dalam Quran ada kalimah hukban dalam ayat yang lain. Contoh anda buat kat sini dalam surah An-Naba ayat 23, 21, 22, 23. Allah Ta'ala kata, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka itu sedang mengintai-ngintai. Neraka itu mengintai-ngintai. Dia tengok je orang-orang yang layak masuk neraka tu kan. Litarina ma'aba. Dan neraka itu merupakan tempat bagi orang-orang yang turut, orang yang melampau. Lepas tu, labisina fiha ahqaba. Mereka adalah penghuni di dalam neraka itu ahqaba. Bertahun-tahun, tak tahu bila. Ahqaba. Jadi ada ulama tafsirkan, bila Nabi Musa kata, au amdiya hukban, dia banyak bacaan. Ada baca hukban, ada baca hukuban, ada baca haqaban. Macam-macam lah. Itu segi kiraat. Biar ulama kiraat dibaca. Jadi dia kata, kalau aku cari Khidir ni sampai dekat Majma'ul Bahrain, tiba-tiba tak tahu kat mana, aku berjalan, sampai bertahun-tahun pun aku akan jalan juga. Cari Khidir AS. Semangat mencari ilmu yang ada pada Nabi Musa AS. Begitu. Pengajaran kita boleh ambil daripada kisah ni, kita ada ilmu macam mana pun, jangan angkuh. Tu kita kena ingat. Kita cek, kita dah cerita dah sebelum ni, asal turun ayat ni berkait dengan masyarakat Arab Quraisy yang pergi minta nasihat daripada orang Yahudi untuk nak pedajal Nabi SAW. Dia nak burukkan Nabi SAW. Lepas tu dia nak tunjuk kesombongan ilmu yang ada pada mereka. Tiba-tiba Nabi Musa AS itu diceritakan dia tak angkuh. Orang Yahudi angkuh dengan ilmu. Musa AS yang orang Yahudi kata Nabi mereka, Musa tak angkuh dengan ilmu. Buktinya, Musa AS ni pergi cari Khidir. Bila tahu Khidir tu berilmu, dia pergi cari. Walhal Khidir bukan Nabi, dia Nabi. Nampak?
Nampak? Kita jangan angkuh dengan ilmu. Kita kena ingat satu benda, kita ni ilmu banyak macam mana pun mesti ada part yang kita tak tahu. 7-8 PhD tapi sembang dengan budak kecil ke macam mana budak kecil boleh tahu, aku tak tahu. Maksudnya kita ni tidak boleh angkuh dengan ilmu. Tu satu. Yang kedua, sifat orang berilmu ni dia mesti ada ketagihan dengan ilmu. Orang berilmu ni ketagih tau. Dia kalau dia minat satu benda, dia ketagih. Dia baca buku, dia susah nak berhenti. Ada orang macam tu dia ada ketagihan ilmu. Bila ada ketagihan ilmu, dan ini ni kita nampak tengok berlaku kepada Nabi Musa AS. Ni pengajaran lah kita boleh ambil daripada cerita. Cerita panjang lebar tu kita akan sambung akan datang lah insyaAllah. Allah Ta'ala kata, falamma balagha majma'a bainahuma nasiya hawtahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. InsyaAllah kita akan cerita pula sambungan masa perjalanan tu, berjalan sampai dekat satu batu dan himpunan dua laut itu dia tidur. Dua orang ni tidur. Lepas tu dia ada bawa ikan. Ikan tu telah dibubur garam. Lepas tu tiba-tiba ikan yang dah mati bubur garam tu hidup. Lepas tu masuk dalam sungai tanpa disedari oleh Nabi Musa AS. Lepas tu sama. Itu cerita panjang. Tu insya-Allah kita akan bincang dalam pencerahan kita akan datang. Begitu. Wallahu a'lam. Okey, kita tengok ada soalan pertanyaan tak? Dah cerita dah. Dia Nabi dan dia adalah pembantu Nabi Musa. Cuma ada beberapa perbincangan dalam kitab tafsir. Contoh kitab At-Tahrir wa Tanwir, Imam Tahir Ibn Ashur. Dia disebut dalam kitab tu mengatakan ada riwayat. Cuma riwayat itu dikritik baliklah Tahir Ibn Ashur. Dia menyatakan bahawasanya Yusha' bin Nun ni adalah anak saudara kepada Nabi Musa daripada adik perempuan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa tu kononnya ada adik perempuan. Lepas tu adik perempuan dah ada anak. Anak tu Yusha' bin Nun. Macam tu. Ada anak. Anak tu Yusha' bin Nun. Adalah. Cumanya kata Tahir Ibn Ashur, dia kata tawakuf. Kita kena tawakuf. Sebab tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan bahawasanya Yusha' bin Nun ni anak saudara Nabi Musa AS. Begitu. Dia Nabi juga. Tapi dia tu pengikut pembantu Nabi Musa. Dan dia juga sendiri adalah Nabi. Nabi di kalangan Bani Israel. Wallahu'alam. Khidir itu maknanya hijau. Khidir itu maknanya hijau. Kita belum sampai lagi tajuk ni, insya-Allah. Kita akan sampai tajuk kenapa namanya Khidir. Kenapa kait dengan hijau. InsyaAllah kita akan bincang tajuk tu. Khidir tu maknanya hijau. Khadra tu maknanya hijau. Tidak ada disebut tempat kalau buka dalam dalam Tahrir wa Tanwir tu, dia senaraikan. Ada orang kata dekat Afrika, ada orang kata dekat Armenia, ada orang kata dekat Andalusia, kan? Cumanya last sekali wallahu alam, tak tahu. Sebab itu sekadar klaim, dakwaan, tapi tidak punya satu bukti yang jelas. Bukan pertembungan laut masin lawa, bukan. Apakah keturunan dan bangsa Nabi bukan Nabi Khidir? Bagaimana Israeliat mengenai Nabi bukan Nabi Khidir? Nabi-Nabi ini bukan semata-mata di kalangan Bani Israel je. Setiap umat itu ada nabinya. Cumanya kebanyakan Nabi-Nabi ini datang di kalangan Bani Israel. Tapi umat tu ada Nabi masing-masing. Sebab itu ada orang duk debat tentang Buddha tu Nabi ke tidak. Sebab ni semua agama sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Macam contoh Muhammad Abduh. Dia ada bahas tentang Ahlul Kitab. Ahlul Kitab. Dia kata Shin tu antara Ahlul Kitab. Kenapa dia kata Ahlul Kitab? Tu satu soalan lah. Kan? Jadi dia kata Ahlul Kitab ni sebab sesuatu agama itu apabila ada 3 perkara maka Ahlul Kitab. Percaya kepada Allah, percaya kehidupan lepas pada mati, ada konsep amal soleh. 3 perkara, maka itu adalah Ahlul Kitab. Jadi Jepun tu mungkin kata Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh, dia kata mungkin Shinto itu agama untuk kaum tu, kaum Jepun pada zaman tu lah. Mungkin, wallahualam, kita bukan tahu kan. Tapi bermaksud setiap kaum tu ada Nabi masing-masing. Cuma kita tak tahu. Yang kita tahu hanya diceritakan di dalam Al-Quran tu je. Sebenarnya Nabi-Nabi ni tidak dibataskan yang diceritakan Quran je. Yang tidak cerita Quran tu banyak lagi.
Jadi di situ tu mungkin kita boleh kata bangsa Nabi Khidir ni mungkin tak sama dengan bangsa Bani Israel. Tak jelas benda tu. Semua tu benda tak jelas. Gitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jumpa nak jumpa, kalau kita nak kata andai dia hidup. Contoh kita letak kat situ. Andai Khidir AS itu hidup. Kita terimalah pandangan majoriti ulama' yang mengatakan Khidir AS itu hidup. Kita terima premis tu dulu. Kalau sekiranya dia hidup, makanya bolehlah dia nak jumpa sesiapa yang dia nak jumpa. Cumanya persoalannya, ni soalan yang kedua. Orang yang jumpa Khidir, dia tahu mana tu Khidir. Itu masalah dia. Macam mana dah cerita sebelum ni, orang dakwa mimpi jumpa Nabi. Orang dakwa mimpi jumpa Nabi. Bolehlah, betul lah. Mimpi jumpa Nabi ni memang boleh berlaku. Cuma persoalannya, yang kita mimpi, betul ke orang dalam mimpi itulah Nabi? Itu satu persoalannya. Oh, sebab syaitan tidak boleh berupa dengan rupa Nabi. Kita kena ingat. Dalam kes zaman sahabat, zaman tabi'in, ada orang pergi tanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an yang dia mimpi jumpa Nabi. Jadi hamba Allah ni tanya balik. Tolong cerita satu-satu. Betul ke watak orang tu? Dia pun sebut. Gini-gini. Oh, itu bukan Nabi. Itu Hasan. Cucu Nabi. Nampak? Maksudnya memanglah setan tidak boleh berupa dengan rupa Nabi. Tapi dia boleh berupa dengan rupa orang seiras Nabi. Lepas tu Nabi Muhammad SAW sendiri dalam satu hadis pernah mengakui bahawasanya ada orang yang rupa parasnya macam Nabi. Namanya Ja'far bin Abi Talib. Rupa paras macam Nabi SAW. Ja'far bin Abi Talib. Memang tak berupa dengan rupa Nabi. Tapi boleh berupa dengan rupa Ja'far. Itu ada dalam hadis Nabi SAW. Jadi kita boleh klaim, aku mimpi jumpa Nabi. Betul lah. Klaim tu boleh klaim. Tapi betul ke orang tu Nabi? Itu satu soalan. Maka demikian juga bila orang klaim, aku jumpa Khidir. Iyalah Khidir AS, kita terima premis, pandangan majoriti ulama' mengatakan Khidir AS tu hidup. Memang dia boleh jumpa sesiapa dia nak jumpa. Tapi kita yang jumpa tu, kita tahu tu Khidir AS ke tak? Yang tu persoalan. Dakwa berlambat, ramai boleh dakwa. Kan? Kita pergi jumpa, saya Khidir. Khidir mana pula? Khidir jumpa Nabi Musa dulu. Boleh lah nak klaim. Boleh percaya ke? Tu satu persoalan. Kalau kita Nabi tak apa. Masalah kita bukan Nabi. Nabi dah tak ada dah. Kan? Contohlah ada Nabi. Dia jumpa Khidir. Dia kata, tu macam mana kau boleh tahu dia Khidir? Allah Ta'ala bagi wahyu pada. Selesai masalah. Masalah tak ada. Itu yang jadi tak boleh tu. Jadi nak klaim semua boleh klaim. Tetapi realitinya bagaimana? Itu persoalannya. Gitu. Wallahu'alam. Nabi Musa boleh berbicara langsung dengan Allah. Itu Quran sebut. Wa kallamallahu Musa taklima. Berkata-katalah Musa AS dengan Tuhan dengan sebenar-benar berkata. Macam mana wallahu alam adalah cara Allah Taala tu kan dengan Nabi Musa AS. Ada Quran ada cerita sebut benda tu. Wallahu alam. Wallahu alam. Okey, ada soalan lain? Sila. Wallahu alam. Itu semua tidak diceritakan. Semua tidak ceritakan. Apakah dia berkeluarga ke tidak, kita tak tahu. Itu semua tidak. Kita hanya dengar perdebatan ulama, hidup ke tidak, hidup ke tidak. Itu pun khilaf. Itu pun khilaf. Kalaulah ada cerita dalam Quran hadis yang dia tu ada berkeluarga sampai sekarang, tak timbullah khilaf dia tu hidup ataupun tidak kan. Yang kita tengok khilaf tu hidup ataupun tidak, itu pun berlaku khilaf, perbezaan pandangan di kalangan ulama-ulama muktabar begitu. Kalau tengok Abu Ala Al-Maududi, ada kitab. Kalau tengok kitab mana, tapi kitab ni kitab bahasa Urdu. Tafhimul Quran. Ni kitab ni. Kitab ni. Ni kitab Tafhimul Quran. Tapi kitab ni bahasa Urdu. Dia mengatakan dalam kitab ni, dia menyatakan bahawasanya Khidir AS ni bukan manusia. Lagi best. Lagi dia punya argument dia. Dia kata Khidir AS itu adalah malaikat. Sebab apa? Sebab argument dia, hujah Abu A'la Al-Maududi, dia kata apabila dia boleh bunuh orang kan, lepas tu dia boleh pecahkan sampan. Padahal bila sebut hukum Nabi, dia mesti ikut sistem alam. Tiba-tiba dia punya kesimpulan dia merentasi pada sistem alam. Jadi di situ menandakan dia bukan manusia, tapi dia adalah malaikat. Ambil kau. Ini Abu A'la Al-Maududi dalam kitab ni lah, Tafhimul Quran. Kitab ni bahasa Urdu. Ramai orang tak tahu hujah itu sebab kitab ni dalam bahasa Urdu. Tak ramai orang Malaysia boleh baca kitab Urdu lah. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Okey, ada persoalan lain tak? Jilid berapa Tak. Tak ingat jilid berapa.
Ada soalan lain? Dalil lain tu sebab tidak ada satu bukti dan riwayat menyatakan bahawasanya Khidir AS itu mati. Dan kita akan sampai nanti wacana tu lah. Sampai satu ayat nanti yang macam mana ulama'-ulama' boleh simpulkan bahawasanya dia tidak mati. Kita akan sampai tajuk tu nanti insyaAllah. Ana kalau Ana bincang sekarang ni rugilah sebab tak sampai dia punya tu kan. Surah Ibrahim. Mana tu kitab. Okey, ada soalan lain. Pandangan Maududi tu gharib kan Ustaz? Memang gharib lah. Memang ganjil. Tapi menarik. Sebab argument dia, antara hujah dia menarik. Ana baca, kata, sebab dia kata, mana? Ana tak ingat. Muka surat berapa. Ana baca dah. Okey, ada soalan lain tak? Ni. Antara hujah Abu Ala Maududi, ana buka kitab tapi ana baca ke Urdu lah. Ana baca, dia kata kat sini. Dia kata क्योंकि हजरत हैदर खुद फरमाते हैं कि इनके ये अफ़आल इनके इख्तियार नहीं हैं बल्कि अल्लाह की रहमत इनकी मुहर्रिक हुई है. Dia kata ni kata kitab ni lah Abu Ala Maududi Dia kata mana ni? Kerana Hadrat Khidir alaihi salam itu sendiri pernah berkata. Dia kata ada ayat Quran yang mengatakan unke ye af'al unke ikhtiar nahi hai. Dia kata aku ni, kata Khidir alaihi salam, aku bukan buat atas ikhtiar aku sendiri, bukan aku buat sendiri buat ni. Balki Allah ki rahmat unke muharrik huwi hai. Segala perbuatan aku ni semua digerakkan dengan rahmat Allah Taala. Dia kata. Jadi bila melakukan satu benda atas yang digerakkan Allah Taala, itu malaikat lah. Itu kata Abu Ala Maududi. Satu hujah dia lah. Gitu. Mana lagi? Dia kata, jadi tanwini ahkam में tu इनके मुखातिब सरफ पर परिश्ती हैं परिश्ती ही हो सकती हैं. Dia kata kalau itu sifat yang ada pada Khidir bila cakap lagu tu, itu adalah membuktikan bahawasanya hanya malaikat dia boleh buat macam tu. Itu hujah dia. Sebab ada ayat Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala kata bahawasanya Nabi Khidir alaihissalam ni Khidir pernah cakap, aku tidak melakukan ni dengan perbuatan aku sendiri, tapi aku buat ni semua atas perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu tu hujah dia lah. Mana ayat dia? Ni kitab ni. Tapi kitab ni bahasa Urdu lah kitab ni. Orang banyak tak tahu sebab kitab ni bahasa Urdu. Dan wacana ni orang bahasa Urdu tahulah. Kalau orang tak baca kitab Urdu, tak tahu. Wallahu'alam. Pertemuan dua waktu Ana tak tengok lagi apa komentar pada Maududi. Nantilah Ana tengok semula lah. Pendapat yang kata Nabi Khidir tak akan tunai haji setiap tahun apa berpakaian hijau. Aduh, yang tu kita kupas lain lah. Kita akan datang. Sebenarnya ada perbincangan tu sejauh mana benar ataupun tidak. Sebab itu ada orang bangkit. Status cerita tu, riwayat itu boleh diguna pakai ataupun tidak. Sejauh mana dia anggap sebagai mutawatir ataupun sekadar ahad. Isu dia simple dia sebenarnya. Orang yang mengatakan mati. Contoh, orang yang mengatakan Khidir alaihissalam ni mati. Orang yang mengatakan tak mati, dia merujuk pada hadis. Betul, adalah hadis tu. Cumanya hadis tu sifatnya ahad, bukan mutawatir. Perkara akidah, asasnya mesti mutawatir, bukannya ahad. Tiba-tiba ada cerita tapi ahad. Yang tu yang berlaku pertikaian. Sebab bila sebut perkara akidah, dia mesti sifat dia jazam, confirm. Dia tak boleh rok-rak, tak boleh. Orang kata panggil rok-rak. Itu yang jadi debat. Betul ke Khidir ni hidup ataupun tidak kan? Antara ni itulah cerita dia pergi ke Mekah lah, ibadat haji lah apa. Itu semua cerita-cerita yang banyak orang cerita. Tapi perlu dikaji sejauh mana periwayatan itu boleh sampai ke tahap mutawatir. Itu yang debat dia begitu. Wallahu'alam. Berkenaan dengan Dewa Laut mengikut komentar Maududi, Ana baca semula lah. Ana tak baca komentar pada Maududi lagi. Nabi Ilyas ni tak ada wacana, tak tahulah ada wacana kata dia hidup ke tidak. Wallahu'alam. Tapi bukankah Allah berbandingkan Nabi Musa yang hebat tu dengan manusia lain yang hebat lagi? Macam mana boleh malaikat?
Dia, sebab dalam tu dia bukan kata manusia tau, hamba. Dia tak kata manusia, dia kata hamba. Bila sebut hamba, malaikat pun hamba juga. Tu yang Khidir AS boleh pergi kepada, Abu Ala boleh kata Khidir tu adalah malaikat. Pandangan dia lah. Gitu. Tapi sebenarnya masuk akal juga. Argument tu agak masuk akal. Bukan sekadar masuk akal, bahkan selaras dengan penghujahan Al-Quran itu sendiri ya. Macam tu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada lain? Sila. Bismillah. Mereka kena tengok balik. Sebab Ana jarang baca kitab Urdu. Bila murajaah ni banyak baca kitab Arab berbanding kitab Urdu. Dan jangan sekali bukalah kitab Urdu. Sonok-sonok nak tahu, baca sebelum nak tidur, baca. Dapat maklumat-maklumat sikit kan. Wallahu a'lam. Ilmu laduni ni, definisi dia adalah ilmu yang diberikan kepada orang yang hatinya bersih. Disucikan hatinya, dia mengalami, dia telah menjalani proses pembersihan jiwa. Dan Allah Ta'ala pun bagi ilmu yang orang lain Allah Ta'ala tak bagi. Dia panggil ilmu laduni. Wahyi ni, bukanlah hati tak bersih. Nabi tu memang bersih. Tapi wahyi ni dia mesti melalui perantaraan malaikat. Adapun laduni, dia tidak melalui perantaraan malaikat. Gitu. Itu beza dia lah. Wallahu'alam. Ana yang mana satu? Kalau Ana sebut nanti orang tuduh Ana macam-macam. Takut orang tuduh Ana Wahabi lah. Takut orang tuduh Ana ni Abu Maududi lah. Ana tahu lah, Ana meraihkan semua pandangan itu. Cumanya bila Ana baca komentar pada Maududi tu, dengan pengujahannya agak sedap. Ana tu lah. Ana boleh kata agak sedap pengujahan dia. Lepas tu, dia benda tidak jazam lah. Terikat kepada penafsiran. Jadi kalau kita nak terima pun tak apa, tak terima pun tak apa. Wallahu'alam. Ada siapa nak tanya lagi? Sila. Yang bab tu nanti anda baca balik. Tengok apa komen daripada Abu Ala Maududi. Bagus kat soalan tu. Apa Maududi komen tentang dua laut itu. Okey, ada lain. Nabi Muhammad terima ilmu melalui perantara malaikat Jibril. Khidir lagi hebat ke? Dia isu dia, betul ke ilmu laduni itu lebih hebat daripada ilmu wahyi? Satu soalan. Apakah sebenarnya apabila ada ilmu wahyi, orang itu hebat. Orang yang ada ilmu laduni pun hebat. Tetapi dia ada ilmu laduni, dia tidak ada ilmu wahyi. Orang ada ilmu wahyi, tidak ada ilmu laduni. Maknanya sama-sama hebat. Cumanya dalam bentuk yang berbeza. Contoh macam kita mahir, pakar dalam bidang ilmu fiqah. Seorang lagi pakar dalam bidang hadis. Mahir dua-dua. Alim lah, hebat lah dua-dua. Cumanya takkanlah kita nak kata ilmu fiqah tu lebih hebat daripada ilmu hadis. Ataupun kita nak kata ilmu hadis lebih hebat daripada ilmu fiqah. Sama-sama hebat. Cuma macam mana? A, pakar bidang ilmu hadis. B, pakar bidang ilmu fiqah. Gitu je lah. Sebab tu, apakah ilmu laduni tu lebih hebat daripada ilmu wahyi? Tak, sebenarnya sama-sama hebat. Cumanya kepakaran yang ada pada orang ilmu wahyi tak sama seperti mana kepakaran yang ada pada ilmu laduni. Tu beza dia. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Dia bukan hebat tak hebat. Bukan tajuk hebat tak hebat. Kalau nak kata hebat tak hebat, sama-sama hebat lah. Tapi hebat dengan cara masing-masing. Gitu. Wallahu'alam. Saya kuat mengatakan Khidir AS manusia. Semasa juga dengan Zulkarnain. Jumpa air kehidupan. Ya. Anda pun tengok banyak komentar. Hampir semua ulama. Yang mengatakan malaikat hanya seorang je. Abu Ala Maududi saja yang mengatakan begitu. Cumanya menariklah apabila dia bagi pandangan sebegitu. Sebab ini pandangan yang berbeza daripada semua ulama. Itu yang menarik tu. Kalau orang bincang, Khidir AS ni orang Nabi ataupun tidak? Dia bukan tajuk Nabi ke tidak. Dia kata tak, sebenarnya Khidir ni malaikat. Selesai. Dia bubuh lain luar daripada apa yang kita fikir terus. Tu Abu Ala Maududi lah begitu. Apa pandangan ahli sufi dalam bab ni? Khidir AS hidup. Tu sufi. Lepas tu Khidir AS ni berjumpa dengan tu guru sufi. Tu ia belaka lah tu. Itu sufi punya wacana lah. Wallahu'alam. Mari mana tak tahu ni. Saifuddin Awang. Tak tahu. Ana tak tahu. Ana tak pernah dengar pula cerita-cerita yang kata kita kena bagi salam pada Khidir AS. Bagi salam pada Nabi Ilyas tak tahu. Wallahu'alam. Ana tak pernah dengar. Ni baru ana tahu. Wallahu'alam. Ada lain? Silakan. Dia kalau ada siapa nak berbual dengan Ana, boleh tekan butang invite. Tekan butang invite, kita boleh berbual lah kalau nak bersembang lah. Okey. Ada lagi? Bismillah. Alhamdulillah.
Okey kan, rasa tak ada lah kot. Tak ada kot. Ustaz, apa tujuan Khidir dengan ilmu laduni? Ilmu laduni ni, dia macam mana Kalau orang yang pernah mengalami tradisi ilmu tasawuf, dia akan rasa kenikmatan bagi ilmu. Kita ni dapat ilmu, yang pertama pembacaan. Kalau orang belajar, macam mana belajar tafsir mula-mula sekali, yang guru ana tu lah Maulana Zarwali Khan, yang guru pada Maulana Fakhr Razi juga tu lah, yang meninggal beberapa bulan lepas. Masa ana mula-mula sekali belajar tafsir, dia sebut klasifikasi ilmu. Dia kata ilmu tu ada 4. Dia kata ilmu tu ada 4. Yang pertama dia panggil ilmu kasbi, ilmu wahyi. Yang kedua ilmu laduni. Yang nombor 1 ilmu wahyi, yang kedua ilmu laduni, yang ketiga dia panggil ilmu ilhami, yang keempat dia panggil ilmu kasbi. Ilmu wahyi ni wahyu Allah Ta'ala bagi kepada para nabi melalui Jibril. Satu lagi ilmu laduni macam kes Khidir AS. Yang ketiga dia panggil ilmu ilhami, ilham. Kita ni dapat ilmu ilham. Kadang-kadang buat kereta termenung dapat idea, ilham. Yang keempat dia panggil ilmu kasbi. Ilmu kasbi ni maksud ilmu kita dapat hasil pada usaha. Belajar kan. Lepas tu kena ikut disiplin ilmu. Jadi bila kita pergi pada 4 tradisi ilmu itu, yang dikatakan ilmu laduni tu, satu ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang hatinya bersih. Apabila orang itu dia menjalani proses pembersihan hati, maka di situ jiwanya sentiasa positif. Jiwanya cinta. Dan pemahaman orang yang jiwa yang cinta tidak sama dengan pemahaman bagi jiwa manusia yang benci. Yang tu yang debat tentang ilmu laduni tu. Ilmu ni dia macam kita suka minum teh lah. Macam Ana suka minum teh. Teh yang Ana suka ni tak bergula. Tiba-tiba ada orang buat teh bergula. Ana minum betul tak? Tak boleh minum, tak sedap. Sebab lidah kita selaras dengan teh tak ada gula. Teh yang kelat tu. Kita suka teh kelat tu. Ana macam tu. Ana kalau gula jadi tak baik, jadi tak sedap. Jadi macam tu Jadi orang macam Ana yang tahu nikmat minum teh yang kelat itu, tapi orang yang tak ada, dia tak, bukan lidah macam lidah Ana, dia tak rasa nikmat tu. Macam tu lah apabila bincang tentang ilmu laduni. Jadi ada orang ni dia dekat dengan ilmu macam tu, maka dia rasa itu satu kenikmatan dalam kehidupan dia. Dia dapat satu kebahagiaan dengan ilmu tersebut begitu. Dan kadang-kadang ilmu laduni bukan mesti kita kongsi dengan orang. Ada ilmu kita dapat, kita kongsi dengan orang. Ada ilmu yang kita kalau nak kongsi pun orang tak faham. Tu masalah dia kan. Antaranya ilmu laduni. Kes Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS. Nabi Musa tak faham. Kalau bagi penjelasan pun Nabi Musa mungkin tak faham. Sebab tu dia kata kau jangan tanya kan. Dia adalah ilmu tu kan. Begitu. Wallahualam. Itulah lebih kurang. Implikasi berbeza bila kita kata dia wali, nabi, malaikat. Kalau kita kata nabi, ada tajuk dia ada umat ke tidak. Sebab nabi mesti ada umat. Yang kedua, kalau nabi mesti dapat melalui Jibril. Ini tidak Jibril. Satu. Jadi nabi nampak tak kuat. Lepas tu kita pergi pada dia ni adalah malaikat. Nampak hujah-hujah tu macam kuat pula pengujahan tu kan. Implikasi dia malaikat. Mungkin juga. Lepas tu yang lain tu dia adalah wali. Pun boleh juga. Wallahualam lah. Kita tak tahulah hakikat sebenar gitu. Wallahualam. Manusia ada kelebihan, ada tenaga, dalaman dan sixth sense yang Allah berikan jika diusahakan. Boleh. Dia sebenarnya kalau orang yang menjalani perbincangan ilmu yang bukan semata-mata akli, tapi dia pergi pada empirical, contoh kalau orang belajar falsafah dia akan jumpa tajuk ilmu yang kita dapat melalui rasional. Ada pula ilmu kita dapat dengan empirical. Ada yang ketiga dia panggil intuisi. Intuisi ni bukan semua dapat. Orang-orang tertentu sahaja yang menjalani perjalanan itu dia akan tahu. Orang bercinta dengan orang tak bercinta takkan sama. Lain. Pemahaman cinta bagi orang bercinta, pemahaman cinta orang tak bercinta tak sama. Sebab tu ada ilmu tu kita susah nak cerita tapi kita faham. Dan kita hanya dapat nikmat, kita seronok seorang. Gitu Wallahualam. Apakah ilmu laduni ada sampai sekarang? Mungkin ada. Anda boleh nak kata tidak ada, tak boleh. Ada, tapi siapa? Itu soalan dia. Kalau ada orang tu ada ilmu laduni, dia pergi klaim, saya ada ilmu laduni. Betul ke ilmu kau tu ilmu laduni ke setan? Satu soalan kan. Kita boleh kata, ia ada. Tetapi siapa? Itu soalan dia. Klaim bukan mesti boleh percaya. Kadang-kadang ramai orang klaim, tak boleh percaya pun. Banyak macam mana cerita tadi, mimpi jumpa Nabi. Ramai orang klaim. Kat Malaysia ni, Hindu pun mengaku mimpi jumpa Nabi Muhammad. Tapi tak mesti Islam pun. Nampak? Klaim lah ke? Ya ke tidak tu? Itu soalan Wallahualam.
Hmm. Kalau malaikat tak wujudlah laduni sebab dah malaikat. Boleh juga kata macam tu. Tapi kalau kita nak kata, apa masalah kalau malaikat dapat ilmu laduni? Ilmu yang ada pada malaikat tu semua ilmu laduni. Semua malaikat ni adalah dapat ilmu laduni. Macam tu. Tak pelik. Sebab ilmu malaikat tak serupa dengan ilmu kita. Kan? Ilmu kita beza dengan ilmu malaikat. Gitu. Bahkan Quran sendiri pada mengatakan bahawasanya malaikat juga berilmu. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Kami ajar ilmu kepada Adam dan ilmu yang sama kami bentangkan kepada malaikat. Ada ilmu jugalah. Begitu Wallahu a'lam. Tak tahulah sejauh mana benar. Semua ni ijtihad lah. Semua ijtihad. Ijtihad ulama-ulama tafsir. Maududi dia telah pecah satu tradisi, satu penafsiran. Dia pergi tafsirkan nama apa? Khidir alaihissalam ni malaikat. Ambil kau. Orang tak pernah tafsir lagu tu. Dia bawa tafsir. Dia lah satu-satunya ulama dalam dunia ni yang mengeluarkan tafsir sebegitu. Gitu. Wallahu a'lam. Abu Alam Maududi. Di Pakistan ni banyak ulama yang punya pandangan yang pelik-pelik. Kita tafsir lah. Kena baca tak tafsir diorang. Cuma banyak kupasan dalam bahasa Urdu. Bukan dalam bahasa Arab. Jadi kita yang orang Malaysia tak ramai yang boleh cakap Urdu. Satu Urdu tulisan dia tulisan Jawi pula. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey, nasihat tak ada lakut. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.